Dengarkanlah sloka Santap Istiadat. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih, hormat menghormat, bukan santap hendakkan kenyang. Santap santun dengan aturan, nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat sopan siuman, sampai ke mulut mamah perlahan. Tanda tidak gelojoh makan, selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama, berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga sudah, keempatnya basuh tangan. Kelima halwa juadah, keenam mengiring buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih. Kelak jatuh kerengkungan, seri naik ke perumahan. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Seterusnya kita lihat pula maksud setiap rangkap dalam sloka Santap Istiadat. Maksud rangkap 1. Santap beradat merupakan istiadat santap raja dalam majlis kebesaran. Santap tersebut bertujuan untuk meraikan dan menghormati tetamu. Majlis santapan ini bukanlah sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi merupakan majlis santapan yang mengajar si penjamu selera agar makan secara sopan dan mengikut tata cara yang tepat. Seterusnya, maksud rangkap 2. Berdasarkan tata cara sewaktu makan, nasi hendaklah disuap menggunakan tangan kanan, manakala lauk perlulah diangkat secara sopan. Nasi di dalam mulut hendaklah dikunyah dengan perlahan-lahan sebagai tanda tertib dan tidak gelojoh ketika makan. Setelah selesai makan nasi, barulah diambil seteguk air minuman sebagai isyarat hormat dan beradab sopan ketika berada dalam majlis santapan itu. Maksud rangkap 3. Dalam aturan dan cara-cara makan dan minum, suapan nasi bermula daripada suapan pertama hingga suapan ketiga sahaja. Selepas itu, si penjamu selera perlu membasuh tangan sebelum diikuti dengan menjamah juadah halwa dan seterusnya memakan buah-buahan. Maksud rangkap 4. Cara-cara makan dan minum yang ketujuh ialah orang yang menjamu selera perlu berkumur-kumur dan diakhiri dengan memakan sirih. Air sirih kelat yang masuk ke kerongkong si penjamu selera akan menambahkan seri pada wajah mereka. Maksud rangkap 5. Tata cara dan peraturan santapan ini merupakan cara santap beradat kebesaran yang diajarkan oleh generasi terdahulu. Seterusnya, kita lihat pula tema sloka Santap Istiadat. Ajaran beradab sopan dan tata cara makan dan minum di dalam majlis mengikut tertib dengan berpandukan
didikan generasi terdahulu. Seterusnya kita lihat pula persoalan soloka santap istiadat. Yang pertama, adab sopan dan tertib ketika menjamu selera dalam sesuatu majlis. Yang kedua, cara-cara menjamu selera dalam sesuatu majlis. Yang ketiga, masyarakat Melayu yang mengutamakan nilai kesopanan ketika makan dan minum. Yang keempat, kepentingan beradab sopan dan tertib ketika menjamu selera. Seterusnya kita lihat pula nilai seloka santap istiadat. Yang pertama, nilai kesopanan. Contohnya, pembaca diajarkan cara-cara makan dan minum dalam majlis secara tertib dan sopan. Yang kedua, nilai kepatuhan. Contohnya, penjamu selera yang makan dan minum perlu patuh pada segala etika yang telah digariskan dalam majlis tersebut. Yang ketiga, nilai hormat menghormati. Contohnya, seseorang perlulah makan dan minum secara sopan sebagai menghormati tetamu yang berada dalam majlis tersebut. Yang keempat, nilai kesederhanaan. Contohnya, pembaca diajar cara makan dan minum secara bersederhana dan bukannya makan secara berlebihan. Dan seterusnya kita lihat pula pengajaran dalam seloka santap istiadat. Yang pertama, kita hendaklah bersikap sopan dan beradab ketika sedang menjamu selera. Yang kedua, kita mestilah menghormati antara satu dengan yang lain ketika sedang menjamu selera dalam sesuatu majlis. Yang ketiga, kita hendaklah mengikut peraturan ketika makan dengan mendahului perkara yang utama, kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang berikutnya. Yang keempat, kita mestilah bersederhana ketika makan dengan tidak mengambil makanan secara berlebihan.